Selamat datang saudara-saudari. 2 hari dahulu kita mendengar bahawa darah adalah untuk Tuhan. Hari ini kita mau mendengar darah adalah untuk manusia. Darah Yesus telah memuaskan Tuhan. Kerana darah itu memberi pembersihan daripada hati nurani kita berasa bersalah. Pertama, kita tahu bila kita berbuat salah, hati kita berasa serba salah. Dan macam mana kesalahan ini boleh disucikan? Mari kita mendengar Ibrani babak 9. Ibrani babak 9 ayat. Kita mendengar dari ayat 13. Darah kambing dan darah lembu jantan serta abu daripada korban anak lembu dipecikkan ke atas orang yang najis menurut peraturan agama. Perbuatan itu menyucikan mereka daripada semua yang menajiskan mereka. Apa yang menajiskan mereka? Ialah dosa. Itulah dalam adat istiadat kita ada mendengar agama-agama yang mengorbankan darah kambing, darah lembu jantan untuk membersihkan dosa. Jika orang dapat disucikan dengan cara itu, darah Kristus lebih berkuasa pula. Melalui roh yang kekal, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai korban yang sempurna. Yesus adalah korban yang sempurna kerana tidak lagi kita mengorbankan kambing, lembu bertahun-tahun, kerana Yesus sebagai Tuhan datang sebagai manusia dan mengorbankan dirinya, dan darah Yesus boleh menyucikan kita dari segala rasa bersalah. Darahnya akan menyucikan hati nurani kita daripada upacara agama yang sia-sia, supaya kita boleh mengabdikan diri kepada Allah yang hidup. Kerana Allah kita adalah Allah yang hidup, Dia perlu darah untuk menyucikan. Kita berkata darah adalah untuk Allah kerana kita telah ditebus daripada dosa. Dan hari ini kita belajar bahawa darah itu untuk manusia. Dengan darah Yesus, kesalahan kita berasa serba salah boleh dibersihkan melalui darah Yesus. Yang kedua, kita tahu dalam Ibrani babak ke-13. Kita mencari babak ke-13 ayat 12 berkata. Kita baca, itulah sebabnya Yesus mati di luar pintu gerbang kota untuk menyucikan umatnya daripada dosa dengan darahnya sendiri.
Dia menyucikan kita dengan darahnya sendiri. Ya. Dahulunya kita tahu imam-imam yang bertugas di kemah Tuhan tidak berhak untuk mendapat bahagian daripada korban di atas mezbah kita. Imam Agung Yahudi membawa darah binatang ke dalam bilik Maha Suci untuk mempersembahkannya sebagai korban untuk mengampunkan dosa. Tetapi bangkai binatang itu dibakar di luar perkemahan. Itulah sebabnya Yesus juga mati di luar pintu gerbang kota untuk menyucikan umatnya daripada dosa dengan darahnya sendiri. Ya. Dengan darah Yesus, dia boleh menyucikan segala dosa kita. Dan kita tahu dalam Kolose babak 1 ayat kita baca dalam ayat 19. Kolose babak 1 ayat 19. Allah sendiri yang menentukan bahawa kepribadian Allah juga dapat dalam sepenuhnya di dalam anaknya Yesus Kristus. Melalui anak juga Allah mengambil keputusan untuk membawa segala sesuatu, baik yang di bumi maupun yang di syurga, kembali kepadanya. Ya. Yesus tebus manusia dengan darahnya. Selain daripada itu, dia juga tebus segala kembali, baik di bumi maupun yang di syurga, kepadanya. Kerana kita tahu Adam memberontak dan segalanya telah dilupuskan daripada kekuasaan Adam. Tetapi sekarang dengan Yesus, darahnya mengembalikan segalanya. Allah melakukan hal itu melalui kematian anaknya di kayu salib. Dahulu kamu jauh daripada Allah dan memusuhi Allah kerana perbuatan dan fikiran kamu jahat. Tetapi sekarang dengan kematian anaknya, Allah telah menjadikan kamu sahabat-sahabatnya, sehingga kamu dapat menghadap Dia dengan keadaan yang suci, yang murni dan tidak bercela. Tetapi kamu harus tetap percaya kepada berita baik itu, dan dengan kepercayaan itu kamu dapat berdiri teguh. Janganlah lepaskan harapan yang kamu terima ketika mendengar berita baik ini daripada Allah. Kerana darah boleh menebuskan manusia daripada berasa bersalah. Darah boleh menyucikan manusia, dan darah boleh membuat kita berdamping lebih rapat dengan Allah. Sekian, terima kasih. Shalom.